Okay, so kita akan lama lagi nak masuk. Right, yang baru masuk, selamat datang ke kelas. So, cikgu minta untuk korang on kamera sepanjang sesi kelas. Melainkan kalau korang punya tempat tu hujan ke, line tak elok ke, ataupun korang punya data tu hujung dah nak habis ke, cikgu benarkan kes tu je. Cikgu benarkan untuk korang tutup kamera supaya melancarkan lagi lah. Kalau korang buka kamera pun asyik sangkut-sangkut je, line slow ke apa ke, pun tak guna juga. Okay, alright. So hari ni kita nak belajar tajuk ungkapan algebra. Sebelum kita mulakan kelas, kita buka sesi kelas kita dengan umur kita Al-Fatihah dan bacaan doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tenang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna hikmataka wa anshur alaina min fadlika ya rahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Okay. So, untuk ungkapan algebra. So, untuk ungkapan algebra hari ni, kita nak tengok beberapa benda. Okay, sebelum tu, untuk tajuk algebra ni, dia ada beberapa pecahan tajuk yang kita kena tahu. Yang pertama yang kita nak belajar hari ni iaitu ungkapan algebra. Yang kedua adalah persamaan linear. Persamaan linear je lah, dia ataupun dia persamaan linear algebra. Okay. Apa beza antara ungkapan algebra dengan persamaan linear algebra? Siapa tahu? Boleh respon dekat ruangan chat. Okay, siapa yang dah pernah join kelas cikgu sebelum ni, cikgu minta untuk bagi peluang pada yang lain dulu. Okay, kalau korang first time tapi tahu jawapan, boleh jawab lah. Tapi siapa yang pernah join kelas ungkapan algebra ni, bagi peluang pada yang baru untuk cuba jawab. Okay. Okay, Najihah kata persamaan ada sama dengan. Okay, good. Ungkapan algebra ada satu soalan. Ungkapan algebra satu pun boleh ubah, persamaan dua pun boleh ubah. Okay, lagi? Okay, cikgu bagi contoh lah. So, contoh ungkapan algebra. Kita ada 3x tambah 5. Kalau persamaan linear, contoh dia 4x tolak 2. Okay. 3x tambah 5 sama dengan 2. Apa perbezaan paling ketara sekali antara ungkapan algebra dengan persamaan linear? Okay, Hakimi, persamaan ada sama dengan. Alright, good. Okay, betul? So, satu tanda yang paling mudah untuk kita bezakan antara ungkapan algebra dengan persamaan linear adalah sama dengan. So, ungkapan tak ada sama dengan. Ungkapan dia tak bagi tahu jumlah, betul? Persamaan linear ada sama dengan. Okay, betul. Alright, terima kasih yang respon. So, cikgu doakan yang respon ni dia kejayaan dia mudah dapat untuk dia. Alright, so okay, itu tadi perbezaan antara ungkapan algebra dengan persamaan linear. Sekarang kita nak tanya, kalau ungkapan algebra, jawapan dia macam mana? Ataupun soalan dia nak apa?
kalau persamaan linear, soalan dia nak apa? Persamaan ada sama dengan ungkapan nak sebutan paling ringkas. Okay, yang lain? Ada idea? Alright, so ungkapan algebra, kita nak cari, so apa soalan tu nak? Soalan dia nak cari, memanglah semua soalan nak cari jawapan. Persamaan linear dia nak nilai pemboleh ubah. Yes. Persamaan nak nilai X. Okay, ungkapan nak permudahkan, linear nak jumlah X. Alright. Okay, so nampak korang dah ada idea tu. Okay, so kalau ungkapan algebra, biasanya kita nak cari sebutan paling ringkas. So soalan dia kita nak cari sebutan paling ringkas. Itu je. Pemudahkan sampai ringkas, yang paling ringkas. Kalau persamaan linear pula, kita nak cari nilai pemboleh ubah. Okay. So pemboleh ubah tu boleh jadi X, boleh jadi Y, boleh jadi Z. Boleh jadi apa-apalah pemboleh ubah. So hari ni kita nak kenal apa tu pemboleh ubah. Alright. So setakat ni korang okey tak? So ini asas permulaan untuk algebra. Okay? Alright, Siti Rifa. Okay, Oviga. Okay, thank you. Alright, so kita nak tengok yang seterusnya. Okay, so hari ni, cikgu tahu semua rata-rata korang dah belajar tajuk ungkapan algebra ni. Lagi-lagi yang form 5, form 4. So kalau majoriti kat sini form 3, lagilah korang dah baru saja. Okay, lagi barulah korang belajar tajuk ungkapan algebra ni. So, cikgu punya kelas adalah memang kalau korang tengok dia sangat basic, tapi basic ni lah sangat penting untuk korang tahu dulu supaya korang, bila korang tahu je basic, nanti yang advance insya-Allah tak ada masalah. So, kalau korang dah tahu is okay. Jangan block minda korang sejak daripada terima apa yang cikgu bagi hari ni. So, ilmu ni dia cikgu suka cakap dia macam air. Ilmu ni macam air, so korang masuk kelas ni macam bawa cawan. Kalau korang bawa cawan yang penuh, cikgu tak boleh isi air yang baru. So apa nak buat? Jangan buang air yang lama, korang besarkan gelas. Okay, besarkan gelas, terima je. Jangan, alah ini aku pun dah tahu, no. Cuba elakkan daripada ada mindset macam tu. Apa yang cikgu nak bagi hari ni, korang terima je. Nanti insyaAllah kat hujung nanti korang tahu kenapa korang kena tahu benda yang cikgu beritahu awal ni. Alright, so besarkan gelas. So, cikgu nak isi air dalam gelas korang ni. Kalau korang buat gelas yang penuh, korang rasa korang lagi pandai daripada orang lain, korang takkan dapat apa-apa. Okay, banyak besar ramah pula. Okay, so kita sambung. Kita nak kenal apa tu pemboleh ubah. So pemboleh ubah ialah kuantiti yang kita tak tahu nilai dia, dan pemboleh ubah dia boleh biasanya kita akan gunakan huruf sebagai pemboleh ubah. So contoh yang sebut tadi ada X, ada Y. So dia boleh guna juga P, Q. Alright, so pemboleh ubah adalah kuantiti yang kita tak tahu nilai dia, dan juga pemboleh ubah ni dia adalah huruf. So dalam algebra ni selain daripada nombor, dia ada huruf. So huruf tu kita panggil sebagai pemboleh ubah. Korang nak salin ke? Okay. Kalau nak salin bagi tahu. Kalau tak nak salin cikgu next. So kalau dah halang-halang dah ada yang nak salin, korang semua salin lah. Semua dah ada kan, buku dah ada and semua dah ready. Salin je. Kalau dah siap bagi tahu.
Alright. Dah. Alright. Okay, good. So, kita pergi ke slide yang seterusnya. Alright. Okay. So, hari tu cikgu ajar tajuk ni dalam bulan puasa. So, dia orang sangat telur dengan apple tu. So, harap korang boleh bertahan lah dengan apple tu. Alright. So, kan tadi kita kata pemboleh ubah tu adalah satu benda ataupun kuantiti yang kita tak tahu dan kita gantikan dia dengan huruf. Okay. So, dalam situasi ini, so kita ada beberapa situasi kat sini. So, situasi yang pertama dia kata sebuah bakul mengandungi X biji apple. So, maksudnya bakul yang sebelah kanan ni, dia ada X biji apple. Maksudnya kita tak tahu berapa, so kita gantikan kuantiti tu dengan X. So, apa ungkapan algebra yang mewakili bilangan apple untuk situasi yang pertama? Faham tak soalan cikgu? Soalan ni kalau sesi kelas ni, kalau korang tak faham, just bagi tahu je. Okay, so yes. Alright, so ungkapan algebra yang mewakili bilangan X. So situasi dia bagi tahu sebuah bakul mengandungi X apple. Macam mana dapat X sama dengan 5 tu? Okay, alright, so yes. So ungkapan algebra yang mewakili bilangan apple dalam bakul tu adalah X. Alright, betul? Okay, kita pergi ke situasi yang seterusnya. So daripada yang bilangan apple dalam tu adalah X tadi, 5 biji apple ditambah ke dalam bakul tu. So macam mana kita punya ungkapan algebra untuk situasi yang kedua? Okay, good. Okay, korang kalau boleh hantar chat tu, send to everyone. Jangan send privately dekat cikgu. Biar semua orang boleh nampak. Okay, so X tambah 5 ataupun 5 tambah X. Okay, betul? So maksudnya, bila 5 biji ditambah, so tadi kuantiti yang kita tak tahu X, 5 biji ditambah, so maksudnya kita punya ungkapan algebra adalah X tambah 5. Kalau nombor biasa kena akhirkan cikgu. Betul, biasanya kita tulis pemboleh ubah dulu. X dulu, baru nombor yang tak ada X. Okay. So X tambah 5. Tapi 5 tambah X pun betul. Tapi kalau cantiknya kita lagi tulis yang ada pemboleh ubah kat depan. Biasa kan kalau kuadratik kan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Yang tak ada X tu kita letak kat belakang sekali. Alright, thank you Salah. So yang kedua, yang ketiga. Daripada bakul tadi tu, situasi yang ketiga adalah 2 biji apple dikeluarkan dari bakul itu. No. Ni situasi baru. Dia tak ada kena-mengena dengan situasi ni, tak berkaitan dengan situasi 2. Okay, so tak perlu yang tambah 5 tu tak. Itu untuk situasi 2. Situasi 3 ni situasi baru. Alright. Okay, good. So maksudnya bila 2 biji dikeluarkan, so daripada jumlah X tadi, 2 biji dikeluarkan, kita tulis sebagai X tolak 2. Okay, good. Alright, so ungkapan algebra yang mewakili situasi ni adalah X tolak 2. Yang keempat, dia kata 2 bakul masing-masing mengandungi X biji apple. Okay, alright, good. So kalau satu bakul adalah X, so sekarang situasi dia adalah 2 bakul. No, ada beza antara 2X dengan X kuasa 2. Alright. So bila ada X, kan X tadi kan jumlah apple. So X adalah jumlah apple dalam bakul yang pertama. Sekarang ada 2 bakul. So X dengan X. Macam mana nak jumlahkan dia? So, kita tambah. Kan jumlah. So tambah akan jadi 2X lah. Kalau yang X kuasa 2 tu X darab X kuasa 2. So
So situasi ni bukan darab. Okay. Sini adalah okay. X tambah X. Oh, okay. Thank you. Syukah Chun. Kalau tambah akan jadi 2X. Kalau kali dalam kurungan akan jadi kuasa kan jadi. Kali dalam kurungan. Maksudnya kali dalam kurungan tu apa? Kalau kali jadi kuasa 2 lah macam yang cikgu tunjuk kat atas ni. Alright. Oh, okay. Kalau 2, right. Macam ni pun betul. 2 kali X. Itu sama juga. 2 kali X, 2X. Betul-betul? Okay. Alright, thank you Faik. So, 2 bakul ni maksudnya kita punya adalah 2X. Sama je. Maksudnya ada 2 bakul. Kalau 3 bakul, 3 kali X. Kalau 4 bakul, 4 kali X. Ni bukan X kali X kali X. Alright. So, dia 3 bakul. So, 3 kali X. Alright. Sekarang, semua apple di dalam bakul dibahagi ke semua apple di dalam bakul itu dibahagi sama rata ke dalam 3 buah kotak. Okay, good. Alright, so jumlah dalam bakul tu ada X biji apple. So dibahagi sama rata, so nama pun dibahagi. So bahagilah 3. So ungkapan algebra yang mewakili bilangan apple adalah X bahagi 3. Okay. Clear untuk yang ni? Faham? Ada soalan? Clear. Alright, good. Thank you Oviga. Thank you Akmal. Okay, alright, kita teruskan slide yang seterusnya. Okay, situasi yang seterusnya kita nak tengok masih lagi berkaitan dengan apple. So sekarang cikgu ada 2 biji apple, tambah lagi 3 biji apple. Berapa jawapannya? No. Okay. Mana datang 3X? 2 biji apple tambah 3 biji apple takkan dapat 5X. Okay. 5 apa? Okay. Inilah algebra. Bila kita tambah 2 apple tambah dengan 3 apple, takkanlah jadi 5 oren. Takkanlah jadi 5 rambutan. So 2 apple tambah 3 apple akan jadi 5 apple. Okay. Faham kan? Ni konsep yang sangat penting. So sama dengan 5 apple. Alright. So, okay. Algebra adalah benda yang kita gantikan dengan huruf. So katakanlah, okay, so 2 apple tambah 3 apple sama dengan 5 apple. Dia tak boleh jadi benda lain. Dia mesti apple. Okay, katakanlah cikgu gantikan apple tu dengan X. Apple sama dengan X. So kita akan dapat 2X tambah 3X sama dengan 5X. Okay, so maksudnya bila kita nak tambah, kita mesti tambah ikut kumpulan dia. So kalau apple, tambah dengan apple sahaja. Kalau X, tambah dengan X sahaja. So 2X tambah 3X sama dengan 5X. Faham? Okay. Alright, kita nak tengok yang seterusnya. Izinkan pergi tanda, silakan. Okay. Sekarang situasinya adalah ada 5 biji apple tambah 3 biji oren. Berapa jawapannya? Sudah. Ada Oreo pula kat situ. Mana datang X dengan Y?
Cikgu tanya 5 apple tambah 3 orange je. Okay. Alright, so korang faham. Maksudnya adalah bila 5 apple tambah 3 orange, kita tak boleh campur. Kita tak boleh campur. So, 5 apple tambah 3 orange, jawapan dia adalah 5 apple tambah 3 orange. Mana dapat 2 apple tambah 3 orange tu? Apa makan 2 apple lagi? Yang 3 lagi siapa makan? Okay, so ini korang kena faham, inilah algebra. Okay, inilah algebra. Maksudnya kita kalau nak tambah, kena tambah ikut kumpulan dia sahaja. So kalau ada kumpulan apple, ada kumpulan orange, tak boleh campur. Okay, so just 5 apple tambah 3 orange. That's it, itu jawapan dia. Okay, so 5 apple, 3 orange, so jawapan dia adalah 5 apple tambah 3 orange. Katakanlah, ni baru cikgu bagi tahu. Kita gantikan 5 apple dengan X. Apple ni kita gantikan dengan X, pemboleh ubah X. Orange kita ganti dengan pemboleh ubah Y. So kita akan dapat 5X tambah 3Y. So inilah just jawapan dia. Bila dalam apple dengan orange, korang faham, tak boleh campur. Dia tak boleh jadi 8 orange. Tak boleh. Kan? Ataupun jadi 8 opal. Tak boleh. Tak boleh campur. Tapi kenapa ramai pelajar yang bila 5X tambah 3Y, dia boleh jadi 8XY. Kenapa? Okay. So, bila 5X tambah 3Y, kita tak boleh campur. Sebab campur ataupun tambah cuma melibatkan kumpulan yang sama sahaja. Okay, dapat sesuatu? Ini salah. Okay, so algebra adalah kita nak tambah dengan kumpulan yang sama sahaja. Okay, alright. So situasi yang ni. Okay, so 2 apple tambah 2 apple tambah 2 orange tambah 3 orange. So tu kalau kali dalam kurungan je. Kurungan macam mana ya? Salah bagi contoh sikit. Okay, so untuk situasi macam ni, katakanlah apple ni sebagai X. So kita tambah ikut kumpulan dia sahaja. So apple ataupun X dengan X tambah dapat 4X. Y dengan Y tambah jadi 3Y. 4X tambah 4Y kuasa 2. Benda tu. Mendatang kuasa 2 pula. Tambah kan? Okay. So 2X tambah 2X 4X. 2Y tambah Y. So kita tambah ikut kumpulan dia je akan jadi 3Y. So 4Y tambah 7Y 4X tambah 3Y. Jangan jadi 7XY pula. So kita nak cari, okay, back kepada yang awal tadi. Ungkapan algebra kita nak cari yang paling ringkas. So paling ringkas inilah. Yang paling ringkas lah ni, dah tak boleh tambah dah. Okay. So saya lupa yang dekat tepi Y tu ada satu. Ini satu. Kan satu biji apple. Satu biji orange. So satu Y. Okay. Right. Clear? Korang belajar sesuatu yang ni? So apa yang korang kena take note adalah ni korang kena take note. Penambahan dan penolakan algebra hanya boleh berlaku dengan kumpulan yang sama. Okey. Catat yang ni. Penambahan ataupun penolakan algebra hanya boleh berlaku dengan kumpulan yang sama. Maksudnya X dengan X, Y dengan Y, XY dengan XY. Dia kena tengok kumpulan yang sama, baru boleh tambah. Orang tak boleh sembrono je tambah. Dah siap, Salin? Okay, kalau ada soalan, korang just tanya je. Kalau cikgu laju sangat, korang stop je. Cikgu bagi tahu je dekat ruangan chat tu.
Sebab kita ada banyak slide yang kita nak tengok. Okay, so sekarang kita nak tengok darab. Okay, kalau 5 darab M, berapa? Okay. Okay, semua orang try. Kalau korang rasa 5 darab M dapat jawapan lain daripada kawan korang yang share tu, buat, tulis. Okay, so 5 darab M adalah 5M. Betul? Yang kedua, 2 darab 4N. Mana letak meter pula tu. Suka buat benda yang tak ada Sorry. Okay. Alright, so bila ada nombor, darab dengan nombor yang ada pun boleh ubah. So korang just darab je nombor dengan nombor. 2 darab 4, 8. So sini tak ada pun boleh ubah N. So just tambah je N. Okay, so 2 darab 4N adalah 8N. Right, good. Yang ketiga. Ini pun sama, nombor darab dengan nombor. Pemboleh ubah darab dengan pemboleh ubah. Tujuh darab 2, 14. P darab P, P kuasa 2. Okay, betul? So, 7 darab 2, 14. P darab P, P kuasa 2. Okay, good. Alright, kita nampak ramai yang dah dapat jawab. Betul? Yang keempat. 3AB darab 4AB kuasa 2. Okay, good. Terima kasih yang dah respon. Sekarang kita dah nombor 4. Okay. Okay. Alright, siapa yang ada masalah bagi tahu. Okay. It's okay, korang tanya je. Korang kat kelas ni macam korang seorang dengan cikgu je. Orang lain tak kenal pun korang tu. Jangan risau. Okay. Okay. Alright. So, bila soalan macam ni yang ada campur, ada banyak pemboleh ubah, ada 2 pemboleh ubah kat sini, ada nombor juga. So, jangan risau. Korang fokus pada kumpulan yang sama je. Nombor dengan nombor. So, 3 darab dengan 4. 3 darab 4, 12. A darab A. Ikut kumpulan yang sama je. A darab A. So, A ada 1, A darab 1, A darab A kuasa 2. B dengan B. B darab B kuasa 2. Okay. B darab B kuasa 2. Sini dah ada 1 B. Sini dah ada 2 B. So, dia akan jadi tambah B kuasa 3. Okay, good. Alright, terima kasih yang dah join. Yang terakhir. Yang kelima. 3 M N kuasa 2 darab 6 M N P. Cepat kan masa berlalu. Alright, so korang dengar lengan-lengan cepat sikit. Kita ada banyak lagi slide ni. 18 M M kuasa 2 ke M kuasa 3 tu? Kamarul, cuba check. Kenapa ada 12, kenapa ada 18? Okay, good. Alright, ni pun sama. Tambah ikut kumpulan, darab ikut kumpulan dia. Nombor dengan nombor. 3 darab 6, 18. M darab M. Okay. M kuasa 2. N darab N. N kuasa 3. P. Belah sini tak ada P, ada P. So ada P, satu je P. So ini yang berlaku. Dapat? Okay, thank you. N kuasa 3 ke mana?
Okay, thank you Afiqah. Alright, okay, good. Korang nak salin ke? Cikgu, bila darab ungkapan ajrua pun boleh ubah dikira macam tambah. Okay. Cikgu tunjuk situasi yang berlaku. Thank you Akmal. Ramai Akmal kat sini. Okay. Cikgu tengok, kita ambil contoh nombor 4 tu. 3AB darab 4AB kuasa 2. So, okay. Cikgu tunjuk di secara ringkas. Apa sebenarnya yang berlaku ni? Okay. Yang sebenarnya adalah 3AB ni dia adalah 3 darab A darab B darab dengan berapa dah ni? Ada orang request nak masuk lagi. Darab 4. Okay. So 3AB tu adalah 3 darab A darab B. 4AB kuasa 2 tu adalah 4 darab A darab B darab B. Ini sebenarnya yang berlaku. Yes, hukum indeks, betul. So, kalau ada yang tak belajar lagi hukum indeks, so ini yang berlaku. So, kita susun balik nombor dengan nombor, A dengan A, B dengan B. So, 3 darab 4, ada nombor lain? Tak ada. So, darab A ada 2. So, B ada 3. Darab B, darab B, darab B. Lambat bangun. Okay. Alright, so bila kita dah susun macam ni, so kita nampak 3 darab 4, 12 darab dengan A darab A kuasa 2 darab dengan B darab B darab B, B kuasa 3. So darab lagi, so dapat 12 A kuasa 2, B kuasa 3. Oh, indeks form 3. Bab 1. Okay. Bagus, kalau korang dah belajar indeks, lagi mudah lah untuk faham. Sebab ada tadi yang ada form 1, form 2 pun ada. So inilah proses yang berlaku sebenarnya. Daripada 3AB darab 4AB ni, sebenarnya dia pecah macam ni. So bila susun balik ikut kumpulan dia, lepas tu kita darab, so dapat. So ini yang panjangnya lah. So bila korang nak jawab, korang kena faham asas ni je. Tapi bila nak jawab, korang jawab lah macam yang tadi tu. Just nombor darab nombor, A darab A, B dengan B. Kita akan cuba habis pukul 11. Okay, so nombor yang, contoh yang cikgu tunjuk ni, faham tak? Faham. Okay, good. Dah salin? Alright. Cikgu harap korang belajar sesuatu. Kita ada lagi. Okay, ini daripada darab. Okay, dah salin. Thank you. Okay, sekarang kita nak tengok bahagi pula. Cuba bahagi. Ini pun sama. Bahagi ikut kumpulan dia. Nombor dengan nombor. C dengan C. D dengan D. 5 C D. 5 C kuasa 2 D. Okay, yang lain yang tak share jawapan lagi tu. C kuasa 2 ke C je? Okay. Alright, siapa yang tak ada idea macam mana nak jawab soalan bila macam ni, bahagi ni. So, okay, sebenarnya apa yang berlaku, cikgu suka tulis macam ni. Bila bahagi, cikgu suka tulis dia dalam bentuk pecahan macam ni. C kuasa 3D bahagi 2C D. Bila kita tulis macam ni nampak. Okay, so sebenarnya juga, okay, cikgu tunjuk panjang sikit ya. So 10 darab C darab C darab C darab D darab D. Okay, ni dia memang, ini tradisional punya lah. Cikgu nak tunjuk asas dia. 2 darab C darab D. Okay, boleh tak ajar bulatan fungsi? Abang, ajar yang ni dulu. Tengah belajar tajuk ni dah minta benda lain. Belajar, fahamkan ini dulu. Bersyukur dengan ilmu ni dulu. Baru ada ilmu lain. Okay. Alright. So sekarang, so kita potong-potong ni. 10 dengan 2.
10 dengan 2, 10 bagi 2, 5. So atas ada C, bawah ada C, potong. Bawah ada D, atas pun ada D satu. So potong. So yang tinggal adalah 5, C tinggal 2. So C kuasa 2, D tinggal 1. Ini yang berlaku. Okay. Alright. So ini sebenarnya yang berlaku kalau pecahan. Kalau katakanlah korang tak ada idea. Okay. Tapi kalau korang belajar indeks, kita tengok C kuasa 3 bahagi C. So bila asas yang sama, bahagi dia punya kuasa, C tu kuasa 1. So akan jadi C 3 tolak 1. So kita dapat C kuasa 2. Ini hukum indeks. Ada kaitan dengan indeks, betul? Dah berborak pula. Orang ni mudah sangat terpengaruh. Fokus. Okay. Soalan yang kedua. (12S T kuasa 2U bahagi 15UV). Terpulang korang nak pakai cara indeks pun boleh. Nak guna cara yang cikgu tunjukkan, cara ringkas yang asas ni pun boleh. Asalkan dapat jawapan yang betul. Apa tu? 4. S T kuasa 2 bahagi 5 T. Ini korang punya jawapan tu. Bagi 5V. Kuasa 2 V. V tu kat atas ke kat bawah? Ada yang cakap atas, ada yang cakap bawah. Sebab tu kena tengok betul-betul. Bila korang buat macam ni, 12 STU bahagi 15 UV. So, kita bahagi. So, 12 dengan 15, sifir berapa? Bahagi 3. So, 4. 3, 5. Kita nampak 5 kat bawah. So, atas ada S, bawah tak ada S. Okay. T kuasa 2 kat atas ada, bawah tak ada. So, tak payah potong. U atas, U bawah, potong. V bawah, atas ada. So, salin balik. 4 S T U yang tinggal kat atas bahagi 5 V. Macam gitu. So, bila dia dekat bawah, jangan naikkan kat atas. Dia kekalkan dia kat bawah. Okay, good. Alright, fokus. Belajar sekarang dengan belajar bab ni. Jangan lari fokus korang kat tempat lain. Okay, macam mana ni kelas sejam korang tak boleh fokus? Ni kita buat 30 minit lah pula. Okay, dapat? Okay, good. Yang ketiga. Kira tak boleh cantum atas bawah. Kita bahagi tu cantum lah tu. Ataupun kalau korang ni dah kira cantum lah. Dah jadi satu pecahan. Okay, Wesley dah dapat. Yang lain. 6A kuasa 2 B. Masih ada C ke? C dah tak ada. Senang, mudah nampak. Bahagi letak je pecahan macam ni. Atas bawah. So biar lagi nampak. Kuasa 2 C bahagi 6A B C. So nombor dengan nombor bahagi 36 bahagi 6, 6. A kuasa 3 A. So bahagi tolak 1. Jadi tinggal kuasa 2. Bahagian ni tinggal 1. Ni potong habis. So 6 A kuasa 2 B. Alright, good.
Ramai yang dah boleh jawab. Okay, so tadi kita dah tengok macam mana tambah, macam mana tolak, darab, bahagi. Sekarang kita nak tengok macam mana kalau soalan tu dia campur. Ada darab, ada bahagi. Okay, yang ni dah. Untuk bahagi dah. Okay, dah. Alright. Kalau dah, kita tengok seterusnya. Done. Alright, thank you. Okay. So sekarang, soalan yang melibatkan campuran. Ada darab, ada bahagi. Okay. So untuk darab ataupun bahagi ni, ini darab sama. Itu darab. Ini darab. Okay. Cuba buat. Lapan X kuasa 2Y. So jawapan kurang lain-lain ni. Okay, so kalau soalan macam ni, dia melibatkan darab dan bahagi. Apa yang korang kena buat adalah korang kena selesaikan yang depan dulu. Selesaikan mana jumpa dulu. So darab dengan bahagi, selesaikan mana jumpa dulu. So darab, so kita darab lah 12 darab 12 X, Y, Z darab 8X kedua bahagi 2XY. Okay, so kita darab dulu. So kita akan dapat 12 darab 8 berapa? 96. So X kuasa 2 darab ni jadi X kuasa 3. Z. Lepas tu dia bahagi dengan 2XY. So kita bahagi dengan betul ke ni? Ni Y dia. Okay, ni Y. Z. Okay. So bahagi dengan 2XY. Bila dah dapat darab, kita bahagi. So 96 bahagi 2, 48. X kuasa 3 bahagi X, X kuasa 2. Y dengan Y habis. Z. Ni, okay. So ini jawapan ni. Okay, right. Ramai yang dapat. Good. So siapa dapat jayat lain daripada jawapan ni, cuba cek korang punya jawapan. Yeah, betul. Alright, good. Cuba soalan yang kedua. Sekejap. Korang ambil, korang salin je. Soalan 2, salin nombor 2 ni. Okay. Nombor 2 ni korang salin je. Cuba buat. Bukan cuba sekarang. Lepas kelas nanti korang buat. Kita nak tengok nanti kita dah kesentuhkan masa. Salin je dulu. Dah siap salin bagi tahu. Nanti share jawapan ni dekat Telegram. Kita bincang sama-sama. Dah. Okay, dah. Right? Okay. Okay. Korang pernah dengar kuda bakar tato? Okay. Ataupun kita nak tengok kalau ada darab, ada tambah, mana dulu. Ada kurungan, ada darab, mana dulu. So macam mana korang hafal benda tu? Mungkin korang punya cara hafal lain. Kuda batato pun ada. Kuda batato pun sama. Yang lain? Batmas. Okay, bagus. Oh, ni bahasa Inggeris ni. Kuda batato. Okay, batmas. Alright. Okay, good. Okay, so masing-masing ada cara masing-masing. Kuda tamto. Kubada tamto. Okay. Alright, good. Yes, macam batmas. So masing-masing ada cara masing-masing. So okay, teruskan dengan korang punya cara tu.
asalkan korang faham. So, ini adalah dia punya, kita nak susun apa yang kita kena buat dulu. So, ku ni adalah kurungan, da adalah darab, ba adalah bahagi. Buat isyarat guna tangan. Oh, macam mana tu? Menarik je. Ka adalah kali, ta adalah tambah, to adalah tolak. So, siapa tak ada idea apa yang kita tengah bincang ni? Okay, so korang boleh follow apa yang cikgu ajar ni. Alright. Okay, so kuda, bakar, tato. So ku adalah kurungan, darab, bahagi, kali. Okay, kali dengan darab ni adalah benda yang sama lah. So kurungan, darab, bahagi, kali, tambah, tolak. Okay, kenapa cikgu asingkan darab dengan kali ni adalah, okay, kalau korang jumpa kumpulan yang sama, contohnya jumpa darab dengan kurungan, so buat mana dulu? Mana jumpa dulu? Sama juga kalau jumpa bahagi dengan kali, buat mana jumpa dulu? Bukan bahagi dulu. Ataupun tambah dengan tolak, buat mana yang jumpa dulu? Okay, so ini yang cikgu buat dalam kurungan ni. Yang kita buat dalam kurungan ni adalah kumpulan yang sama. Maksudnya bila ada tambah dengan tolak, kita buat mana dulu? Mana jumpa dulu? Ada lagi yang tak fokus dengan kelas ni ya. Habiskan kelas ni dulu, nak tanya pasal kelas lain pun. Hafal guna kaedah piramid. Wah, menarik. Nanti cikgu kena belajar dengan Soleh ni. Kaedah piramid macam mana? Okay. Alright. Sabar. Kelas lain, kelas lepas ni lah tanya. Kan tengah kelas ni. Dia macam kita tengah orang hidangkan nasi, kita tengah makan nasi. Bihun tak ada ke? Lepas ni kita makan aiskrim ke? Lepas ni kita nak minum air oren ke? Kan nampak tak nice kan? Habiskanlah dulu nasi tu. Nanti orang hidang air, minum air pula. Okay. So, dia punya priority dia ikut anak panah ni. So, kalau ada kurungan, ada tambah. So, kita buat kurungan dulu. So, priority dia dari sini. So, baru kita buat. So, katalah kita ada darab. Lepas tu kita ada tolak. So, kita buat darab dulu, baru tolak. So, priority dia dari situ. Okay. Okay dah. Kita pergi yang seterusnya. Sabar. Banyak lagi kelas dengan cikgu. InsyaAllah. Alright, so dalam algebra juga kita kena tahu beberapa. Yang pertama adalah bila melibatkan kurungan. So bila kurungan, kita akan kembangkan. So contoh yang pertama, okay, kita ada kurungan, situasi kurungan yang macam ni. Apa beza darab dengan tu? Dia sama je. Sebenarnya kita nak masukkan dalam kata ni. So kita nak bezakan lah. Kalau darab, dua darab kan jadi kuda, badar, tato tak sedap pula kan. So kita bezakan sikit. Tapi sama je. Dua-dua still darab. Okay. Q Hakimi. Alright. So kembangan ataupun kurungan. Bila ada kurungan kita darab masuk. Okay. So bila ada kurungan, kita ambil nombor yang kat depan ni, darab masuk. Okay. Alright. So AX, so bila darab masuk kita akan dapat AX, AY, AZ. Okay, so ini bentuk kalau ada kurungan yang pertama. So, ada dalam kurungan, ada tambah ataupun tolak. Ada nombor kat depan, nak hilangkan kurungan. Kan kita tengok kat sini tadi, benda yang pertama, bila ada kurungan, kurungan adalah benda yang pertama kena selesaikan. Okay, benda yang pertama kena selesaikan. So, macam mana nak selesaikan kurungan? Ini cara cikgu tunjuk. Okay, so bila ada kurungan, situasi yang pertama macam ni. Cara dia adalah kita darab masuk. Okay, so darab masuk kita akan dapat macam ni. Okay, situasi yang kedua, bila ada kurungan. Okay. Yang pertama, okay. Situasi yang kedua adalah ada dua kurungan.
belah kanan, belah kiri. Dua-dua kurungan tu duduk sebelah-sebelah. Dia tak dipisahkan oleh tambah ataupun tolak. Okay. So maksudnya kita anggap yang kat sini dia ada darab. So dia letak sebelah. So apa yang kita buat adalah, ini yang berlaku. A darab X dapat AX. A darab negatif Y. So positif darab negatif, dapat negatif Y. So B darab X akan dapat BX. B darab negatif Y. Kita akan dapat negatif BY. Okay. Okay, betul? Alright. So, seterusnya adalah okay, dia bersama situasi kalau ada kurungan. Sama lah macam tadi juga. So, kita darab masuk. Sama. Yang pertama darab nombor pertama. Macam tu. Macam mana Najwa? Apa soalannya? Macam mana apa? Okay. Kalau kita ada kurungan dan kurungan tu kuasa 2, maksudnya kita ada kurungan tu didarab 2 kali. Maksudnya M tolak N kurungan kuasa 2. Maksudnya kurungan M tolak N ni dia ada 2 kurungan yang didarab. Yang ketiga tu macam salah je. A kuasa 2. Oh. A darab Q. Kena tambahkan ni. Tambah Q. Negatif. Oh, kita balik. Ini negatif. Negatif AP. Okay. Alright, thank you. Thank you Iman. Thank you Chiu Kah Chun. Alright, so betul kan? Kalau korang salin betul kan ni? So ini pun sama. Bila ada 2 kurungan macam ni, kita darab je. Kembangkan macam tadi. So, kita akan dapat ini. Okay. Dan yang kelima. Yang kelima ni yang paling penting. Okay. Yang kelima yang paling penting yang korang kena tahu adalah, okay, kalau korang ada ni, situasi yang macam ni. Ini X, sini pun X, sini Y, sini pun Y. Tapi satu tolak, satu tambah. Okay. Korang boleh terus tulis macam ni. X kuasa 2 tolak Y kuasa 2. Okay. Ini sangat penting. Okay. Ataupun cikgu tunjuk contoh lagi satu. Okay. Cikgu tunjuk contoh kalau betul Akmal. So contoh kalau kita ada X kuasa 2 tolak 4 kuasa 2. So kan sama. X kuasa 2 tolak Y kuasa 2. So kita boleh juga tulis ini kalau kita nak faktorkan dia. Atau kita nak faktorkan dia. Kita boleh tulis sebagai X tambah 4. X tambah 4. Maksudnya tambah tolak sama dengan tolak. Dia bukan macam tu. Okay. Apa yang berlaku sebenarnya dekat yang contoh yang kelima tu adalah dia sama juga macam tadi sebenarnya. X tolak Y. X tambah Y. So bila ada 2 kurungan kita darab lah kan. Kita darab macam ni. Sama je. So X darab X. Kita buat dengan cepat. X kuasa 2 tambah XY negatif Y tambah ni tolak XY negatif Y kuasa 2. Tengok. Daripada yang X tolak Y, X tambah Y ni tadi, kalau kita kembangkan macam biasa pun boleh. Cuma nampak tak kat sini, kat tengah-tengah ni. Dia ada tambah XY, tolak XY. Tu tambah XY, tolak XY. Habislah. Tambah tolak. So yang tinggal adalah X kuasa 2 tolak Y kuasa 2. Macam gitu. Dia sebenarnya kembang macam biasa lah juga. Cuma dia dah
bila kita dah biasa buat, maksudnya kita tahu benda yang tengah tu nanti mesti akan cancel out. So sebenarnya kita boleh terus tulis macam ni. Okay. Alright. Masih ada bersama dengan cikgu ke? Jadi kita mula agak lambat sikit. So, cikgu guide lambat sikit. Betul. Tambah. Okay, betul-betul. Positif, positif, negatif. Tambah, tolak. Tolak. Okay. Masih ada. Okay. Okay, tambah. Yang atas tu bukan... ya. Okay. Thank you. Chu Kachun. Alright, so ini faham tak? Kalau yang nak salin, boleh teruskan salin. Kalau dah salin, begitu. Alright. Dah? Kita ada beberapa slide lagi. Banyak lagi. Pergi dulu ni. Okay. Alright. So kita nak pergi dengan cepat. So kita ada beberapa slide lagi. Dah. Okay. Okay. Selain daripada kurungan, apa yang kita kena tahu untuk algebra adalah pecahan. Okay, ini jangan risau, ini adalah contoh yang terakhir untuk hari ini. Okay, so bila pecahan ada tambah dan tolak, apa yang kita kena buat dulu? Contoh dia yang sebelah ni, soalan ni. Bila soalan melibatkan tambah ataupun tolak, alright, good, Ovika. Samakan penyebut. Penyebut yang atas ke yang bawah? Yang bawah. Okay, good, Najwa. Alright, so first untuk tambah ataupun tolak, kita samakan penyebut. Kita samakan yang bawah. So untuk soalan ni, macam mana nak samakan bawah dia? Satu ada K, 3K, satu ada 3. Alright, darab dengan K. So bawah dia kena darabkan dengan K. So bila bawah darab K, atas pun kena darab K. Yang kedua, jadikan dia satu pecahan. Alright, bila bawah dia dah sama, 3K, 3K, kita jadikan dia satu pecahan dan selesaikan. So apa yang berlaku adalah, bila kita darab dengan K, kita akan dapat K kuasa 2 bahagi 3K. Alright. Semua orang tengok kat sini. Jangan salin lagi. Semua orang tengok fokus kat sini. Ini adalah trik yang paling licik sekali dalam tajuk ungkapan algebra ni. Orang kena tengok betul-betul. Alright. So tengok bila dia letak tolak, lepas tolak tu mesti dia akan bagi 2 nombor. Ni pecahan yang kedua ni. Dia mesti dekat atas ni dia bagi 2 nombor ni. So, korang nak selamat, bila ada 2 nombor, korang letak dia dalam kurungan. Okay. Tak payah sibuk jawab lagi. Tengok cikgu ajar ni. Okay. So, bila dah samakan bawah, jadikan dia satu pecahan. So, nak jadikan dia satu pecahan, korang tulis dia K kuasa 2. Macam ada jawapan ni. Okay. Alright, so bila nak jadikan dia satu pecahan, okay, yang bagi jawapan tu lagi kita tengok jawapan ni betul ke salah. Alright, so tengok dulu kat sini, fokus. Alright, so bila kita dah samakan bawah, so kita boleh jadikan dia satu pecahan. So apa yang buat adalah, okay, so kita letakkan dia dalam kurungan macam ni. Okay, so daripada sini sebenarnya kita tulis K kuasa 2 tolak, yang ni letak dalam kurungan. Okay, yang dalam kurungan ni wajib letak. Kalau tak, korang akan terdedah kepada salah.
Okay, letak dalam kurungan. So bila letak dalam kurungan, so bila ada kurungan macam nak selesaikan tadi, darab nombor yang kat depan. So depan ni ada negatif, so letak dia sebagai 1. So negatif 1 darab masuk. Okay, so kita akan dapatlah K kuasa 2, negatif 1 darab K kuasa 2, negatif K kuasa 2, negatif 1 darab negatif 1, jadi tambah 1 per 3K. Kalau korang tak letak kurungan, dekat sini korang mungkin akan jadi tolak. So bila korang letak tolak kat sini, salah jawapan korang. So bila ada lepas tolak ni mesti ada 2 nombor, korang letak kurungan. So bila letak kurungan, darab masuk, so tanda dia akan berubah. Okay, sebab tolak ni dia bukan tolak untuk K kuasa 2 sahaja, tapi dia tolak untuk semua yang atas pecahan kedua ni. So kita letak kurungan, kita akan dapat tambah. So selesaikanlah ikut kumpulan dia. K kuasa 2 tolak K kuasa 2. Habis. So yang tinggal adalah 1 per 3K. Alright, so ini jawapannya. Okay, good. Alright. Okay, so fahamkan yang ni dulu. Okay. Okay, dah salin yang ni? Alright. Okay, cikgu ada beberapa contoh lagi yang lain. Korang nak tengok ke? Tapi korang nak stop kat sini je. Saya tak ramai je yang nak. Apa je lah. Alright, okay. Alright. So kalau nak cikgu teruskan. So untuk pecahan ni yang pertama tadi tambah ataupun tolak. Okay, situasi yang seterusnya bila melibatkan pecahan adalah okay, bila melibatkan darab. Okay, bila melibatkan darab tak perlu samakan bawah. Okay, tak perlu samakan bawah dia ataupun tak perlu samakan penyebut. So bila jumpa soalan darab, terus darab. So terus darab tu macam mana? Okay, so atas darab atas, bawah darab bawah. Okay, so lepas tu selesaikan. So macam nak selesaikan tu, kan kita dah belajar darab tadi. So dia akan jadi macam ni. So atas darab atas, bawah darab bawah. Okay, cumanya bila dia jadi macam ni, darab silang tu macam mana pula? Okay, kalau darab silang tu biasanya melibatkan persamaan. Okay, so tu kat tajuk persamaan. Ini untuk tajuk ungkapan. So bila jadi macam ni, so kita tengok dekat sini ada P, ada Q, bawah ni pun ada P dan Q. So bila ada pecahan, ada kurungan macam ni, kalau melibatkan darab, biasanya kita tak hilangkan kurungan ni sebabkan kita nak yang paling ringkas. So, bila ada kurungan tu maksudnya dia ringkas lah tu. So apa yang kita buat adalah kita faktorkan, keluarkan X ni. Keluarkan X ni. Kita faktorkan dia. So keluarkan X. So yang tinggal dalam kurungan adalah cuma Y tambah Q. So yang kat bawah kita darab P darab Q kuasa 2 darab X. Darab silang tak boleh ke? Apa maksud darab silang tu? Okay, boleh. Okay. Dia macam-macam fahaman kalau korang cakap darab silang tu. Darab silang biasanya macam ni. A per B sama dengan C per D. Jadi melibatkan sama dengan macam tu.
Ini biasanya orang panggil ini sebagai darat silang. Ke korang punya darat silang tu ada lain, benda lain. Persamaan. Apa pula nama hello kat sini. Linear. Apa soalan linearnya? Okay, so bila jadi mana ini baru kita panggil darat silang. Ini darat ini darat sini. Ini kita panggil darat silang. Ini ke darat silang yang korang masukkan tu ataupun benda lain. Siapa yang cakap darat silang tadi? Ini ke? Darat silang untuk persamaan linear ke? Ini kan ada persamaan dengan. So, dia melibatkan persamaan lah. Darat silang saya rama-rama cikgu. Rama-rama pula. Okey. Okeylah. Cikgu faham dia sebenarnya. Cikgu nak tahu apa yang korang punya maksud darat silang tu. Keluar rama-rama pula. Sebelum binatang lain keluar, biar cikgu beritahu. Okey. Rama-rama tu maksudnya, kita tak tahu lah rama-rama maksud dia tu apa. Syafiah tu apa. Okey, maksudnya kat sini adalah, tengok bila dia bersilang macam ni, okey, dekat sini ada P, dekat sini pun ada P. So, sini boleh potong. So, sini ada Q, sini pun ada Q. Boleh potong. So, ini ada kuasa 2, so tinggal lagi 1. So, sini ada X. So, dekat sini, korang kena faktorkan, keluarkan X dulu. So, boleh potong dengan X sini. Tapi dia agak keliru. Sebab tu cikgu suka ajar macam ni. Okay, bila kita darab je macam biasa. Okay, so bila dah jadi macam ni, baru kita potong P dengan P, Q dengan Q, so tinggal 1, X dengan X. So kita akan dapat jawapan dia. So apa yang berlaku kat sebelah tu. Okay, sebenarnya kita dah darab masuk, lepas tu kita faktorkan, keluarkan 5PQX tu. Okay. So ini kita masukkan kat sini. Sini kan kita darab masuk tadi, dapat ini. Kita dapat ini, kita faktorkan, keluarkan yang sama. Masukkan kat sini. So kita akan dapat jawapan kita 5Y tambah Q per Q. Okay. Alright, Q Aviga. Okay, Aviga jawab betul tadi kan? 5Y. Cuma Aviga kalau yang Aviga punya jawapan tu kena ada kurungan lah. Kalau 5Y tambah 5Q per Q boleh. Betul boleh. Ni boleh. Cuma kan kita nak jawapan paling ringkas. Biasanya kita kalau kita nak ringkas, kita kena faktorkan lah. Faktorkan dia jadi macam ni. Okay, Cik Sarah yang kat mana yang tak faham? Cik Sarah ni nama apa tadi? Anis kan? Okay, yang tak faham kat mana? Yang nama hello tu tak faham kat mana? Okay, faham. Alright. Yang tak faham tadi, cuba bagi tahu. Lepas faktorkan X, X ada berapa? Okay. Okay, so proses dia kat sini. Kan bila ada kurungan, kita darab masuk. Okay, so kita darab masuk. Bila kita darab masuk, kita akan dapat macam ni. Betul, ni jawapan akhir. Okay. Korang bagi tahu, korang tak faham kat mana, cikgu terang. Lepas faktorkan X, X ada berapa? Okay. Faktorkan tu maksudnya lah kita keluarkan yang sama. Faktorkan tu maksudnya kita keluarkan yang sama. So sekarang dekat sini 5, dua-dua ada 5. So kita keluarkan 5.
So, dua-dua ada 5, kita keluarkan 5. So, dua-dua ada P. Sini ada P, sini pun ada P. So, keluarkan P. Q, sini ada pun ni ada Q kuasa 2. So, dua-dua ada Q, keluarkan. So, dah keluarkan. P dah keluarkan. Q dah keluarkan. So, sini tinggal lagi satu Q. So, X pun keluarkan. So, bila semua dah keluarkan, ini semua dah keluarkan tak ke depan, kita letak kurungan, apa yang tinggal? Tinggal Y. So, Y tambah lah sini semua dah keluarkan, X pun dah keluarkan, Q tinggal lagi satu. So yang tinggal Y tambah Q. So bila kita dah faktorkan macam ni, baru kita boleh potong ke bawah. Baru kita boleh potong dengan yang bawah ni. Baru kita boleh potong dengan bawah ni. Yang bawah ni P Q kuasa 2 darab X, so kita akan dapat P Q kuasa 2 X. Okay, so bila dah jadi macam ni, bila dah kita dah faktorkan, baru kita boleh potong P dengan P, Q dengan Q, Q kuasa 1, so X dengan X. Nak siapa ni dalam ni? Dari awal soalan, dari awal tu yang mana? Darab atas dengan atas, bawah darab bawah, tak faham? Okay, Syifa, Q, Y tambah Q macam mana tu? Okay, Y tambah Q ni lah. Bila kita dah faktorkan daripada kita dah darab masuk tadi, tu kita keluarkan yang sama. So yang tinggal untuk yang sebelah sini, kita dah keluarkan semua, yang tinggal cuma Y. So tinggal Y je lah dalam kurungan. Okay, macam mana kita nak check kita punya faktorkan tu betul ke salah? Kita check dengan cara kita darab balik apa yang kita faktorkan ni ke dalam kurungan ni. Dapat tak sama macam atas ni? So kalau kita darab sama macam atas ni balik, maksudnya faktoran kita tu betul. Okay. Okay, dah faham. Bagus. Alhamdulillah. Alright. Macam ni dah tahu. Alright, bagus. Sofia dah faham. Okay, good. Alright, so bila dah jadi macam ni, sebab apa kita kena faktorkan? Yes, kalau kita nak tahu kita punya faktorkan tu betul ke salah, kita kembangkan semula. Okay, thank you. Yang tak faham ni kenapa? Mungkin sebab korang tak jaga adab dalam kelas, sebab tu ilmu susah nak masuk. Okay. Sorry to say. Okay. Thank you. Kalau korang fokus betul-betul apa yang cikgu ajar, insyaAllah semua dah faham. Okay, ada lagi siapa nak tanya soalan? Alright, faham. Okay, good. Okay, ini kalau darab pecahan. Okay, kita ada lagi satu. Okay. Alright. Okay, kita nak tengok lagi satu. Kalau dia bahagi. Bila ada pecahan dan dia melibatkan bahagi. Okay. Faktor tu kita keluarkan nombor yang sama, betul? Yang ada dua nombor yang sama pada dua-dua belah tu. Contoh A tambah B. Dekat A tu apa yang sama dengan B yang sama yang kita boleh keluarkan. Okay. Alright. Kalau bahagi pula, apa yang kita kena buat adalah okay. Yang pertama, kita kena tukar bahagi tu jadi darab. Okay. Kita kena tukar bahagi ni jadi darab. Bila kita tukar bahagi jadi darab, kita kena terbalikkan pecahan yang kedua. Pecahan yang kat belakang ni kena terbalikkan. Yes, Y tolak 3 naikkan ke atas. Betul? Okay, dan lepas tu, bila dah jadi darab, kita selesaikan macam biasa. Macam darab tadi juga. Okay, atas darab atas, bawah darab bawah, selesaikan. Okay, cuma, ni cikgu dia ada special treat sikit kat sini.
Okay. Alright, so first kita dah tukar bagi jadi darab dulu. So jadi 2xy per y kuasa 2 tolak 9. So bila tukar darab, y tolak 3 ke atas, 6xy kat bawah. Okay. So dekat sini korang perasan sesuatu tak? Dekat sini dia ada ni. Y kuasa 2 tolak 9. Y kuasa 2 tolak 9. Siapa perasan sesuatu? Y kuasa 2 tolak 9 ni apa? Yes. Betul. Yang sebelah kanan saja. Yang pecahan yang kedua je kita terbalikkan. Betul. Nick Daniel kata 9 sama dengan 3 kuasa 2. Betul. Itu maksudnya adalah, ni yang cikgu tunjuk tadi tu. Semua berkaitan. So, Y kuasa 2 tolak 3 kuasa 2. 3 kuasa 2. Right. So, bila ada Y kuasa 2 tolak 3 kuasa 2, kita boleh pecahkan. Kan ini yang cikgu tunjuk tadi tu. Kalau ada yang sama, kuasa 2 tolak, kat sini tolak, kita boleh tulis sebagai Y tambah 3, Y tolak 3. Okay. So, apa akan jadi? Bila kita dah pecahkan Y kuasa 2 tolak 9 tu, jadi Y tambah 3, Y tolak 3. Nampak tak? Bila jumpa soalan macam ni, bila kita dah pecah, mesti ada yang kita boleh potong. Nampak tak? Kat sini Y tolak 3. Kat sini ada Y tolak 3 juga. So, kita boleh cancel out yang ni. Okay. So, kita akan dapat. Okay. Yang ini pun kita boleh cancel out juga. 2 dengan 6 jadi 3. X, X, Y, Y. So yang tinggal pecahan belah kanan ni tinggal 1/3. Belah kiri jadi 1 per Y tambah 3. Okay, so bila dah jadi macam ni, darab, so just bila darab pecahan, atas darab atas, bawah darab bawah. So kita akan dapat jawapan dia 1/3 Y tambah 3. Okay. Dapat? Okay, good. Fafika? Okay, yang lain? Yang lain okay? Ada soalan? Faham? Alright. So bila ada bila soalan macam ni, korang kena alert benda ni lah. Ni. Okay, good. Alhamdulillah. Belajar sesuatu. Okay, good. Alright, so itu saja untuk kelas kita hari ni. Alright, so boleh tak cikgu nak minta untuk korang sharekan korang punya pengalaman belajar hari ni. Macam mana nak tahu 9 tu 3/3? Okay, so yang ni kita kena, kan kita belajar kuasa 2 sempurna kan. So kita ada satu lagi, 1 dia sama dengan 1/2. 4 sama dengan 2/2. 3 sama 9 sama dengan 3/2. Macam ni. So dia kuasa 3 lah. So 1 pun dia termasuk juga. Contoh, kita ada X tolak 1. X kuasa 2 tolak 1. So 1 ni sebenarnya dia adalah 1/2 juga. Sebab 1/2, 1/1 adalah 1 juga. So bila tulis 1, X kuasa 2 tolak 1, ini pun kita boleh tulis sebagai X tambah 1, X tolak 1. Okay. Alright. So, alright, thank you. Siapa tanya tadi? Kuasa 2 sempurna. Right, betul. Okay.
Satu per boleh. Kalau 3 tu nak dalam masuk dalam pun boleh. Okay. Alright, boleh tak cikgu nak minta untuk korang share korang punya feedback dulu dekat ruangan chat. Macam mana sesi pembelajaran kita hari ni? Okay ke? Ke ni last lah. Dah serik dah nak belajar dengan cikgu. Cikgu okay je untuk ajar korang. Cikgu nak ajar untuk orang yang nak belajar lah. So, kalau korang tak nak belajar, korang rasa nak tak sesuai lah belajar dengan cikgu ni, macam korang boleh cari cikgu lain. Tak ada masalah. Kelas ni cikgu open untuk siapa-siapa yang nak belajar dengan cikgu je. Okay. Alright. Cikgu nak minta juga kalau siapa yang belum lagi follow IG FA Tuition Center, boleh follow dan kongsikan korang punya pengalaman belajar dekat Instagram. Korang nak buat Insta story ke, dan jangan lupa tag cikgu punya IG dan juga gunakan hashtag. Boleh? Subscribe YouTube cikgu, betul. YouTube channel pun ada, nanti cikgu share dekat dalam ruang dekat grup Telegram lah. Okay. Saya ada join juga kelas mini kelas, tapi time free ni saya kelas itu. Alright, tak ada masalah. Faham. Alright, good. Kalau korang rasa ada benda yang cikgu kena baiki untuk sesi kelas cikgu ni, korang bagi tahu lah. Korang nak macam, alamak cikgu, slide cikgu tak menarik lah, kena ada gambar sikit ke apa. Korang bagi tahu lah. Cikgu pun masih belajar-belajar juga. So, korang boleh share korang punya ni, nanti cikgu improve. Alright. Lepas ni belajar bab baru. Yes, betul. Cuma sebelum kita masuk ke bab lain tu, cikgu akan habiskan algebra dulu. So dalam algebra ni dia ada 4 sesi. So ni hari ni sesi pertama, ungkapan algebra. Yang kedua kita akan belajar tajuk persamaan linear. Yang ketiga adalah rumus algebra. Dan yang keempat adalah apa lagi tu? Apa nama? Yang keempat adalah persamaan serentak. Yes, dan semua tu adalah percuma. Cuma cikgu nak minta tolong untuk korang add lah lagi kawan-kawan korang. Macam cikgu cakap bagi tahu awal tadi, cikgu tak jumpa lagi yang satu sekolah yang sama, melainkan Sekolah Menengah Islam Hidayah JB. Tu ada beberapa orang. Yang lain cikgu tak nampak jumpa dari sekolah yang sama. So cuba cari kawan korang. Takkanlah korang tak ada kawan kot. Ajak join sama-sama dalam grup tu. Kalau seorang ajak, sekarang ada 150 orang. Kalau seorang ajak lagi seorang, dah jadi 300. So ajak ramai-ramai. Saya dan Hidayah ada dalam ni. Ada yang tak kenalkan diri, itulah. Tak kenalkan diri, cikgu tak tahulah dia dari sekolah yang sama. Ada. Okay. So cikgu nak minta tolong juga. So cikgu buat kelas ni memang nak bantu korang. Algebra ni sangat basic dan sangat penting untuk korang buat, bukan semata-mata untuk PT3. Sampai SPM, sampai korang sambung belajar nanti pun asas dia ini, algebra. Okay, so cikgu minta untuk korang boleh fokus, boleh lalui. Tu dah kenapa duduk main lampu dah. Okay, alright. Siapa yang belum buka kamera? Jom buka kamera. Kita ambil gambar sama-sama nak? Ni lah korang boleh suka ni. Tak ambil gambar ni. Banyakkan bab matematik. Yes, betul. Banyak matematik guna algebra. Okay, so harap korang dapat belajar sesuatu hari ni. Okay, siapa yang belum on camera? Boleh tak on camera? Right, thank you. So cikgu nampak ada juga pelajar-pelajar cikgu yang daripada Golden dan Platinum Circle. Ini pelajar tingkatan 5. Pelajar tingkatan 5 yang join kelas cikgu yang Golden dan Platinum Circle yang cikgu ajar dekat. Kita ada 3 kelas 3 kali seminggu. Berapa jam seminggu, berapa jam sebulan cikgu tak ingat, dah banyak sangat. Tapi pelajar tingkatan 5 ni masih lagi join sesi ni, walaupun dia orang pernah join dah tajuk ni. Dia orang masih lagi belajar dan dia orang masih belajar dan terus belajar.
Ini contoh ni, sini korang ni contoh student yang semangat nak belajar. Walaupun dia dah tahu, dia still ikut, dia tak lawan cakap cikgu, dia follow apa yang cikgu ajar. Walaupun dia dah tahu basic, ni basic je pada dia orang, tapi dia orang masih join. So, untuk yang tingkatan 2, tingkatan 3 tu contohilah ni, korang punya sini dalam ni ada beberapa orang ni. Alright, so cikgu tahu korang dah belajar, exactly sepatutnya memang korang dah belajar lah, belajar tajuk ni form 1. Tapi sejauh mana korang kuasai tu. So bila korang join kelas ni, tolong besarkan cawan, besarkan gelas. InsyaAllah korang akan dapat ilmu baru. Alright. So, jom kita bergambar bersama-sama. Ready? Okay. Ready? Senyum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alright, thank you guys. Kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, kelas seterusnya nanti juga bagi tahu dalam grup. Okay? Okay, bye. Jumpa lagi.